Assalamualaikum. Apa khabar semua? Hari ini dalam mata pelajaran akidah, kita akan belajar pelajaran 2 iaitu hakikat penciptaan manusia. Untuk hari ini kamu semua akan mempelajari mengenai unit 1 perbezaan antara manusia dan haiwan. Sebelum itu, mari sama-sama kita lihat apakah objektif pembelajaran pada hari ini. Di akhir pembelajaran ini, kamu semua dapat mengetahui perbezaan antara manusia dan haiwan dari segi akal, jasad dan roh. Menghargai perbezaan yang dikurniakan Allah kepada manusia. Sebelum kita pergi dengan lebih lanjut, Mukadimah nak tanya, kamu semua tahu tak siapakah manusia pertama yang dicipta Allah? Siapa ya manusia pertama yang dicipta Allah? Manusia pertama yang dicipta Allah ialah Nabi Adam. Nabi Adam telah dicipta daripada segumpal tanah yang telah diambil dari bumi. Ada juga yang mengatakan Nabi Adam juga dicipta daripada tanah yang juga diambil dari bumi dan tanah dari syurga. Tapi yang pastinya penciptaan Nabi Adam bermula dari tanah. Okey, sekarang mari kita lihat perbezaan antara manusia dan haiwan. Allah Subhanahu Wa Taala telah mencipta semua makhluk di atas muka bumi ini. Semua yang ada di atas muka bumi ini ialah ciptaan Allah. Tumbuh-tumbuhan, haiwan, bulan, bintang, matahari, hujan, awan, semua Allah yang cipta, termasuklah manusia dan haiwan. Penciptaan manusia adalah sebaik-baik ciptaan. Antara banyak-banyak makhluk yang Allah cipta tu, manusialah sebaik-baik ciptaan. Ini ialah dalil penciptaan manusia sebaik-baik ciptaan. Ayat ini telah diambil dari surah At-Tin ayat 4. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Sesungguhnya kami telah menciptakan manusia dalam bentuk yang sebaik-baik kejadian. Dalil ini kamu perlu hafal kerana dalil ini menerangkan yang Allah telah menciptakan kita ni manusia dalam bentuk yang sebaik-baik kejadian. Dalam bentuk yang paling istimewa. Ada 2 mata, ada hidung, ada mulut, ada tangan, ada kaki, ada kepala. Dah sempurna dah ciptaan kita ni. Apakah yang membezakan antara manusia dengan haiwan? Ada 3 perkara yang membezakan antara manusia dengan haiwan. Pertama, akal. Yang kedua, jasad. Yang ketiga, roh. Okey, jom kita lihat apakah perbezaan antara manusia dengan haiwan dari segi akal. Akal diberikan kepada manusia untuk berfikir, mengkaji, menyelidik, menilai untuk kemajuan diri dan negara. Berfikir. Contohnya kamu berfikir petang nanti nak main apa? Ataupun malam nanti nak makan apa? Itu berfikir. Mengkaji. Contohnya kamu nak kaji, nak cipta satu benda yang baru. Kamu mengkaji. So, kamu menggunakan akal untuk berfikir. Haiwan pula ada otak tetapi tiada akal. Kalau manusia ada otak dan akal, akal tak boleh nampak. Sebab akal berada di dalam diri kita. Otak kita boleh nampak tapi kita berfikir bukan dengan otak tapi dengan akal. Okey. Haiwan ada otak tetapi tiada akal. Hanya mengikut naluri. Naluri nak makan. Naluri nak tidur. Naluri nak lapar, dahaga. Itu hanya naluri. Okey, yang kedua. Perbezaan manusia dan haiwan dari segi jasad. Jasad tu apa?
Jasad ialah tubuh badan kita. Manusia. Jasad manusia memerlukan makanan yang berzat. Contohnya, makan sayur-sayuran, buah-buahan dan daging. Manakala jasad haiwan memakan makanan yang telah ditentukan dan terhad. Contohnya, lembu makan rumput, singa makan daging. Jasad manusia boleh pilih nak makan makanan apa. Hari ni nak makan ikan ke, hari ni nak makan ayam ke, hari ni nak makan buah tembikai ke, buah anggur ke, boleh pilih. Tetapi jasad haiwan terhad, tak boleh pilih yang dan telah ditentukan. Contohnya lembu, kita tahu lembu hanya makan rumput. Ada tak lembu yang makan daging? Tak ada. Sebab dah ditentukan oleh Allah yang lembu makan rumput. Singa makan daging. Ada tak singa yang makan rumput? Tak ada kan? Sebab Allah dah tentukan dah singa makanannya ialah daging. Okey, yang ketiga dari segi roh. Manusia mempunyai roh dan nyawa untuk mengenal Allah dan memilih untuk mengabdikan diri kepada Allah. Roh tu berkaitan dengan nyawa. Manusia ada roh dan ada nyawa. Roh tu kita guna untuk mengenal Allah dan kita pilih untuk menjadi hamba yang taat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Manakala haiwan dia ada nyawa je untuk hidup tapi tak ada roh. Faham? Nyawa sahaja tapi roh tak ada. Roh ni ialah sesuatu yang ni untuk mengenal Allah. Haiwan tak ada roh tapi haiwan sentiasa mengingati Allah sepanjang masa. Jelas? Okey, kita ke bahagian seterusnya. Tadi kita dah sebut roh, akal, jasad. Sekarang kita lihat apakah fungsi tiga ni. Kenapa manusia kita perlukan roh, akal dan jasad? Roh pertama untuk mengenal Allah. Roh kita ni, kita kena latih untuk mengenal Allah. Menjadi hamba yang taat. Akal. Untuk berfikir dan menilai. Untuk menilai sesuatu perkara itu baik ke, buruk ke. Itu kegunaan akal. Jasad. Jasad untuk menampung kehidupan roh dan akal. Maksudnya jasad di sini ialah kita roh dan akal ni bergantung kepada jasad kita. Jasad ni tubuh badan kita. Kalau kita kata kita dah tak ada jasad, maknanya kita dah meninggal dunia. Jasad ni tubuh badan. Okey, seterusnya Maklimah nak terangkan sedikit mengenai roh. Roh, dia ada makanan dia. Makanan roh adalah melaksanakan ibadah dengan sempurna. Bila kita laksanakan ibadah dengan sempurna, solat tak tinggal, puasa cukup, bayar zakat, melakukan ibadah-ibadah sunnah, ibadah wajib, perfect, sempurna, insya-Allah roh kita tu akan sihat, mendapat makanan secukupnya. Tapi kalau roh yang tidak diberi makan akan jadi lemah dan tidak bermaya. Badan kita tak bermaya, jiwa kita lemah, hati kita tidak tenang sebab kita kurang melakukan ibadah. Contohlah, kalau kita tak solat, kita tertinggal solat. Ataupun kita solat main-main, sekejap solat, sekejap tak solat. Apa yang diri kita akan rasa? Diri kita akan rasa tidak tenang, rasa stres, rasa serabu, rasa tak tenteram hidup. Betul kan? Jadi untuk roh kita sihat, kita kena melakukan ibadah dengan sempurna. Yang kedua, kalau roh yang tidak diberi makan, roh yang tidak diberi makan akan mudah diserang penyakit hati. Bukan sakit hati, kanser hati. Tapi penyakit-penyakit hati dalaman, penyakit-penyakit hati seperti suka dengki kepada orang, menipu, suka berbuat jahat pada orang, iri hati, suka nak buat khianat pada orang. Itu semua penyakit-penyakit yang tidak elok.
Okey, kesimpulannya. Kesimpulannya di sini ialah nak menceritakan yang manusia dan haiwan ni ialah makhluk yang berbeza. Allah yang menciptakan manusia dan haiwan, tapi Allah menciptakan manusia berbeza dengan haiwan. Yang kedua, kita sebagai manusia lebih beruntung kerana ada akal untuk kita berfikir dan menilai sesuatu perkara. Yang ketiga, Allah memberi tanggungjawab berbeza antara manusia dan haiwan. Apa tanggungjawab manusia? Tanggungjawab manusia untuk menjadi khalifah di muka bumi ini, menjadi pentadbir muka bumi ini. Untuk manusia, Allah jadikan supaya menjadi hamba yang taat kepada perintah Allah. Haiwan Allah jadikan sebagai sumber makanan untuk manusia. Berbeza. Okey, yang ketiga, tanggungjawab yang diberikan kepada manusia tidak dapat dilaksanakan oleh haiwan. Kenapa? Kerana haiwan tidak dikurniakan akal untuk berfikir. Jadi Allah tak bagi tanggungjawab kepada haiwan. Okey, jelas? Okey, kalau dah jelas, okey, semua lihat buku latihan, buku aktiviti akidah muka surat 15. Kalau semua dah faham mengenai hakikat penciptaan manusia, kamu semua diminta untuk menyiapkan latihan dalam buku aktiviti muka surat 15. Okey, kita lihat sama-sama. Okey, contoh. Lengkapkan teka silang kata di bawah menegak soalan 1 digunakan untuk berfikir. Apa yang kita guna untuk berfikir? Cari jawapan dia. Contoh, Malim buat akal. Akal digunakan untuk berfikir. Okey, yang kedua. Haiwan mempunyai apa tetapi tiada akal. Haiwan ada apa? Ada otak. Tapi ada akal tak? Tak ada. Buatlah jawapan macam ni. Okey, seterusnya buatlah yang seterusnya, jawapan seterusnya. Nombor 2, budi pekerti, budi bahasa, adab. Sama dengan apa? Akhlak. Okey, yang ketiga, kata seerti untuk nyawa, hayat. Apa dia? Jawapan dia ialah roh. Yang keempat, surah tentang penciptaan manusia. Surah apa? Surah Ad-Din. Okey, kamu juga perlu menghafal dalil mengenai manusia sebaik-baik kejadian. Okey, yang seterusnya, bahagian 2, jauhikan perkataan berikut. Mengabdikan diri, makanan berzat, kehidupan roh, penciptaan manusia. Jawapan dia kamu boleh lihat dalam buku teks muka surat 21 hingga 23. Cari jawapan dia yang dalam tulisan Jawi, kemudian tulis dalam tulisan Jawi. Okey, itu sahaja dari Muallimah. Terima kasih. Jika ada soalan, boleh hubungi Muallimah. Jumpa lagi. Assalamualaikum.